Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ni kita akan start kelas tentang pengenalan kepada tamadun Islam. Jadi, bila kita flashback balik, kita belajar sejarah, subjek sejarah dulu, kita ada jumpa perkataan tamadun. Tamadun ni tak semestinya tamadun Islam, ada tamadun Yunani, ada tamadun Rom dan sebagainya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tamadun? Tamadun ni yang dimaksudkan dengan tamadun ialah kemajuan, kebudayaan dan peradaban. Dalam konteks bahasa Arab pula, kita akan jumpa perkataan yang seerti dengan tamadun iaitu madaniyah dan hadarah, dan ada lagi istilah-istilah lain. Tapi biasanya akan jumpa adalah madaniyah dan hadarah. Jadi, kita ada berapa asas pembangunan kerohanian umat Islam dekat slide? 4. Ada 4. Yang pertama, Ubudiyah. asas ubudiyah. Yang kedua, Syariah. yang ketiga, Akhlak. dan yang keempat, Keimanan. subjek seterusnya tentang sumber-sumber tamadun Islam. Ada 2 pembahagian. Pertama adalah sumber wahyu dan yang kedua ialah sumber sekunder. So, sumber wahyu ada 2. Yang pertama adalah Al-Quran. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran? Kita tengok dekat slide. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada seluruh manusia secara mutawatir, iaitu secara berperingkat selama 23 tahun. Yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah ni juga kita sebut sebagai Al-Hadith. Istilah menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, As-Sunnah bermaksud segala perkara yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui percakapan, perbuatan, akhlak dan peribadi baginda. Sunnah ni kalau kita belajar lebih mendalam, sunnah ada 3. Sunnah qauliyah, yang kedua takririyah, yang ketiga adalah fi'liyah iaitu perbuatan Nabi sendiri. Seterusnya adalah sumber sekunder, iaitu sumber yang kedua iaitu al-ijtihad dan sumber dari tamadun-tamadun lain. Al-ijtihad ni cendekiawan Islam, mereka ni akan menyumbangkan segala ilmu, idea untuk apa? Untuk selesaikan apa-apa masalah yang berlaku pada zaman tu. Okay, yang kedua adalah tamadun lain. Kemajuan Islam ni juga diambil kira dari sumbangan tamadun-tamadun yang lain sebagai panduan lah hidup pada waktu tu. Okay, jadi apa-apa yang berlaku pada tamadun sebelumnya, sebelum Islam, ataupun tamadun selain daripada Islam yang ada waktu tu, apa-apa yang baik, yang tidak menyalahi dan bertentangan dengan syiar Islam tu sendiri, maka dia akan dijadikan sebagai sumber. Tamadun sebelum Islam dah ada dah. Dah lama dah ada jual beli. Apa function jual beli tu adalah untuk meningkatkan lagi ekonomi. Jadi waktu tamadun Islam, mereka ni nak tingkatkan ekonomi tamadun Islam tu sendiri. Jadi dengan apa? Dengan berjual belilah. Dari mana dia orang dapat idea nak jual beli? Daripada tamadun-tamadun lain. Manifestasi syariah dalam tamadun Islam. Manifestasi syariah tu apa? Manifestasi syariah yang biasa kita dengar adalah maqasid syariah. Maka ada 5. Yang pertama tadi, hifzuddin, iaitu menjaga agama. Dalam tamadun Islam, umat Islam wajib menjaga 5 maqasid ni. Jadi yang pertama, menjaga agama, iaitu mereka ni umat Islam pada waktu tu dan sampai hingga kini lah, kita sendiri kena pelihara kesucian agama Islam dan akidah seseorang Muslim. Dari segi apa? Dari segi perbuatan, daripada segi percakapan. Kita kena elakkan daripada berlakunya syirik, bidah, khurafat dan seumpamanya. Okay? So yang kedua, kita perlulah menjaga nyawa ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai hifzun nafs. Hifzun nafs ni maksudnya kita menjaga diri kita daripada dicerobohi. Contohnya apa? Contohnya membunuh, mencederakan diri sendiri. Tak boleh. Benda tu tak boleh sebab dah melanggar maqasid syariah dalam Islam. Ketiga, hifzul akal. Akal iaitu menjaga akal fikiran kita. Iaitu kita melindungi daripada perkara-perkara yang merosakkan akal fikiran kita. Dan kena sentiasa hidup ke akal dengan cara membaca, berfikir dan sebagainya. Yang keempat adalah
menjaga keturunan, Huzenus. Nasab menjaga keturunan. Iaitu apa? Iaitu kita kena jauhi diri daripada zina, DIY, LGBT dan sebagainya. Sebab apa? Kepentingannya adalah untuk menjaga keturunan manusia. Faham ke faham? Faham. Bagus. Yang terakhir, menjaga harta, iaitu hifzul mal. Hifzul mal ni maksudnya kita menjagalah harta kita daripada gunakan kepada jalan-jalan yang buruk lah, yang boleh merosakkan agama. Contohnya berjudi, membina kelab, parti. Sebaliknya kita kena membayar zakat. Sebab tu adalah 5 maqasid syariah dalam Islam. Sekian. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Korang, semalam kita ada belajar pasal tamadun Islam. Lepas tu kita ada belajar manifestasi dalam tamadun Islam kan? Korang rasa kan ada ke pengaruh tamadun lain dalam kehidupan seharian kita macam politik ke? Apa pendapat korang? Itu pendapat Dina kan? Ada dalam sistem politik tamadun Islam. Nak dengar tak satu cerita tentang sistem politik? Okay. So, untuk sistem politik ni, Madinah adalah satu negara yang paling hebat dalam politik ni. Banyak tahu tak kenapa? Kenapa? Ada banyak sebab. Okay. Ada satu ikatan perjanjian juga yang telah dibentuk. Dan itu adalah Piagam Madinah. Piagam Madinah juga adalah satu perlembagaan tertulis yang pertama dalam sejarah dunia. Hebat tak? Hebatnya. Jadi Piagam Madinah itu telah dimenterapkan oleh kaum Muslim itu Bani Quraidah, Nabi dan Qainuqah. Jadi untuk apa perjanjian ini dimenterapkan? So perjanjian ini dimenterapkan untuk aman pentingnya keadilan antara sesama masyarakat. Untuk pula Allah juga telah beritahu kepada Rasulullah untuk melaksanakan syura. Syura ni apa? Syura ni macam mesyuarat antara sahabat Nabi untuk kita nak tahu sebenarnya kita nak buat satu keputusan kan. Jadi kita buat mesyuarat. Syura nama dia, pelaksanaan syura. Sebab itulah daripada pelaksanaan syura ni lagi adil dan sama lah satu keputusan itu. Itulah antara sistem politik dalam Islam. Jadi saya rasa politik ada juga dalam perundangan. Apa pendapat Farah ni? Alright, Farah akan ceritakan perundangan sedikit sebanyak mengenai perundangan Islam. Okay, dalam masa 15 tahun kemudian selepas wafat Rasulullah, umat Islam ini telah berkembang 3 buah benua, iaitu daripada Sepanyol ke China melalui Afrika Utara. Manakala pada tahun 21 Hijrah pula, umat Islam ini telah berkembang sampai ke Asia Tengah sebelah timur. Selepas tahun 15 tahun kemudian ni pula muncul sistem perundangan Islam berkembang, iaitu seperti Syiah, Ahli Sunni, Ahli Khawarij. Tetapi yang sangat interestingnya, 3 sistem perundangan ini tidak berlaku pada zaman sekarang. Dan sekarang kita ada pertumbuhan mazhab fiqh, iaitu sistem perundangan mazhab fiqh lah, yang bermula daripada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah dan seterusnya, iaitu zaman perkembangan aliran hadis. Umayyah ni apa yang berlaku? Para khalifah meminta para ulama untuk memutuskan sesuatu hukum tentang persoalan yang timbul. Pada zaman Umayyah ini, mereka mengamalkan sistem monarki beraja, bukan berlandaskan dengan perlembagaan Islam. Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah ini timbul
timbul penyelidikan dan juga teori mengenai sistem perundangan, iaitu Khalifah bin Nu'man bin Thabit Al-Sayyidina. Yang ketiga, tadi kan yang terangkan pada zaman Umayyah, pada zaman Abbasiyah. Yang last sekali, kau ingat tak apa? Ingat. Pertentangan aliran hadis. Betul. Apa jadi di tu? Okey. Falsafah dan ahli fiqh. Okey, yang ini telah bermain di fikiran para khalayak, para ulama dan juga para khalayak rakyat lah. Itu diorang menggunakan falsafah sendiri untuk mengeluarkan hukum dan juga metafizik berlaku pada zaman tersebut. Pada zaman pertentangan aliran hadis ini lahirlah mazhab Syafi'i. Nama dia Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i. Itu nama dia. Dia telah mengeluarkan karya-karya Al-Ulum dan juga Ar-Risalah. Empat kan? Okey. Itu sahaja pasal perbuatan menarik kan? Nanti kita akan belajar dalam kelas. Okey. Sama. Hai Dina. Seorang je. Buat apa ni? Ya, tengah baca-baca sikit. Dina terfikir, pada zaman tamadun Islam, ada ke aktiviti perniagaan dan perdagangan? Oh, sebenarnya akun kita sendiri, Nabi Muhammad merupakan seorang pedagang. Sebab Nabi dah ikut bapa saudaranya Abu Talib sejak umur 12 lagi untuk urusan perdagangan di Syria. Okay, kunci utama ekonomi ni sebenarnya ada dua, iaitu pengeluaran dan juga perdagangan. So, perdagangan ni daripada dulu sampai sekarang masih berlaku. Okey, macam mana berlaku perdagangan ni? Antara faktornya adalah Allah kurniakan hasil bumi yang menarik dekat umat Islam ni. Okey, antaranya sumber mineral, iaitu gas, uranium, minyak dan juga emas. Selain itu, tanah yang subur juga memberikan faktor perdagangan. Okey, seterusnya laluan. Laluan juga penting untuk berlakunya perdagangan, sebab kalau tak ada laluan, macam mana nak berdagang? Betul kan? Okey, so darat, sungai dan juga laut. Lepas tu kan ni, apa tujuan diorang jalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan ni? Okey, macam tadi kan Allah dah kurniakan hasil bumi yang menarik untuk umat Islam. So akan jadi kufur nikmat bila kita tidak gunakan dengan sebaiknya. Jadi tujuannya adalah untuk teroka dan juga menjadi sumber pendapatan untuk diri, keluarga dan juga negara. Okay, seterusnya mereka ni pedagang-pedagang ni menggunakan jalan perairan untuk terus memajukan sistem ekonomi ni untuk teruskan kehidupan. Lepas tu, apa juga peranan mereka ni? Okay, peranan mereka ni adalah untuk sebagai dakwah Islamiah. Sebab itulah pedagang-pedagang dulu ni merupakan faktor kembangnya Islam. Okay, seterusnya mereka jadikan satu pusat pelabuhan tu untuk membincang masalah-masalah agama di situ. Ingat ada dengar juga pedagang Islam pada waktu tu semua ada sikap yang baik. Betul ke? Betul. Okay, pedagang-pedagang dulu ni ada sifat mahmudah. Contohnya bersopan santun, rajin. Itu menyebabkan orang tertarik dengan pedagang-pedagang Islam. Dah lewat lah Dina. Umi dah terlambat pergi kelas ni. Umi pergi dulu. Okey. Jumpa lagi. Farah. Dina lah. Dina pergi mana? Nak pergi balik bilik. Oh. Ni buku apa yang aku baca ni? Ni cerita pasal sejarah ni. Tamadun pada dinasti Abbasiyah. Oh. Ni buku novel Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Macam menarik je. Cuba cerita sikit. Apa? Okey. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni pada zaman dinasti Abbasiyah. So macam mana diorang boleh catat sejarah pada zaman ni dengan aktiviti penerokaan. Oh, apa benda tu? Aktiviti penerokaan ni seperti pelayaran,
perdagangan. Daripada situ, salah satu faktor yang boleh menyebarkan ilmu agama Islam dan juga ilmu agama yang lain ataupun ilmu-ilmu seperti bidang astronomi, bidang perubatan dan juga matematik muncul pada sistem ekonomi ataupun sistem perdagangan. So, ini adalah salah satulah peningkatan ekonomi dan juga salah satu penyebaran ilmu agama dengan peningkatan. So, abad yang ke-8 juga dan hingga akhir yang ke-10 daripada masa tempoh tersebut munculnya karya-karya tamadun Yunani diterjemahkan kepada bahasa Arab. Dan muncul juga gerakan terjemahan Yunani ke bahasa Arab. Tapi Farah tak sure lah macam mana. Tahu tak macam mana? Aktiviti penterjemahan tu pada abad ke-9 dan ke-10, aktiviti penterjemahan ni dah sampai ke kemuncaknya. Tak tahu tak kenapa? Sebab pada waktu itu kota Al-Baghdad telah menjadi pusat ilmu yang terkenal di dunia. Dan Bait Al-Hikmah juga telah dibina oleh Khalifah Al-Ma'mun kerana dia sangat tertarik dengan tulisan-tulisan ini. Jadi dia pun lantiklah penterjemah untuk terjemahkan tulisan Yunani kepada bahasa Arab. Jadi contoh dia dalam bidang falsafah, perubatan, ketenteraan, banyaklah lagi. Dan kemudian pada abad ke-19 pula, penterjemahan ni bukan dah kepada bahasa Yunani tapi kepada bahasa Inggeris, Perancis dan banyak lagi. Betul tu. Dan muncullah masyarakat yang berintelektual dalam bidang ekonomi, bidang perubatan dan juga bidang matematik. Betul kan? Itulah tentang segala aktiviti penterjemahan pada tamadun Islam. Ya, betul. Okeylah, Dina. Farah dah terlambat ni. Farah nak pergi Kelas Suluddin. Okey, tapi maaflah sebab terlambat tadi. Farah pun minta maaf. Farah syok sangat baca sampai tak nampak orang depan. Okey, tak apa. Weh, baru sampai dah weh. Okey, cepat lah. Iman, hari tu kan macam mana doktor ajar perbezaan tamadun lain dengan tamadun Islam? Perbezaan tamadun dan Islam. Yang aku ingat ada banyak, cuma aku ingat dua je. Antaranya sumber tamadun dengan kedudukan agama. Dan untuk sumber tamadun, untuk tamadun Islam ada dua kategori. Sumber utama dia Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk sumber lain dia antaranya macam ijtima', ijtihad ataupun daripada tamadun-tamadun lain. Dan untuk tamadun lain pula, ia lebih bergantung kepada logik akal dan cenderung percaya dengan kebenaran yang boleh bahasa indera kita. Kalau untuk kedudukan agama pula, untuk tamadun Islam macam kita tahu, tamadun Islam kan macam kita tahu agama Islam kan agama yang syumul, yang mengaku seluruh kehidupan kita kan. Kalau untuk tamadun lain pula, dia tengok agama ni macam budaya yang sentiasa berlaku perubahan. Lepas tu ada juga kan sistem tulisan. Betul. Kalau sistem tulisan, tamadun Islam ni dia nak cepatkan proses penyebaran dakwah Islam. Dan juga nak memenuhi kehidupan manusia ni untuk tamadun lain. Betul tak? Betul. Iman apa tak Iman? Lapar aku tak makan lagi. Jom pergi makan. Jom. Cafe. Sebagai kesimpulan untuk tajuk ini, setiap tamadun mempunyai peranan, tujuan, ciri-ciri serta keistimewaan tersendiri dalam mengembangkan tamadun. Sikap memberi dan menerima dari tamadun Islam dengan tamadun lain dapat mendatangkan pengaruh yang baik dan positif untuk menggerakkan dunia ke tahap yang lebih tinggi, serta dapat memberi kefahaman yang lebih lagi tentang ketamadunan. Akhir kalam, kebangkitan dan kejatuhan sesebuah tamadun pasti mempunyai alasan tersendiri. Sebagai generasi masa kini, sudah menjadi tanggungjawab kita untuk mengambil pengajaran dan teladan dari pengalaman silam demi menjaga tamadun negara dan agama. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Bye.